bersama kita sekarang dalam ceramah Ramadan, bulan mulia, dan sebentar tadi dapat kita saksikan juga kepetahan ataupun kepintaran adik-adik kita sangat comel sekali dalam mengutarakan akan pendapat mereka sendiri. Baik, setidak-tidaknya mereka tahu dan belajar akan setiap perjalanan dalam kehidupan kita selaku umat Islam ini khususnya, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Jadi pada kali ini kita akan memperkatakan juga dengan anak-anak, iaitu latih anak kita ni berpuasa. Ya, jadi latih anak kita ni berpuasa, kita akan kupas dengan lebih lanjut bersama dengan penceramah jemputan kami bawakan pada kali ini di studio secara lintas langsung Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Khairul Azhar bin Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama kita pada pagi ini. Ya, jadi kita melihat tajuk kita ni, latih anak kita ni berpuasa. Mungkin kalau ingin mengupas sebagai mukadimah, berapa umur yang selayaknya anak-anak ni mula berpuasa? Mungkin dapat Tuan terangkan, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kata ni sudah melangkah lebih daripada seminggu ke bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini. Di mana bulan Ramadan ini yang kata ni memang diajarkan dari kita ni Damit bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan keampunan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia berbeza dengan 11 bulan yang lain-lain itu. Jadi kata ni memang setentunya mengejar apa jua manfaat yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk kata ni menterbiah ataupun memberikan kebaikan manfaat kepada diri kita ni sendiri, dan lahirlah kata ni semula selepas daripada Ramadan ini menjadi hamba Allah yang paling baik ataupun yang palingnya kata ni berjaya setelah melakukan Ramadan ini dengan amal ibadah yang kata ni dikhususkan kepada kita ni, dan juga amal ibadah fardu yang lain itu insya-Allah. Dan apabila kita ni melihat memanglah selaku ibu bapa kita ni memang kita ni orang Brunei iski untuk membawa keluarga kita ni, anak-anak kita ni untuk sama-sama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi apabila kita ni melihat senario itu memang tahun saban tahun orang kita ni berumur maka berumur, kita ni memang sentiasa akan membawa anak-anak kita ni, keluarga kita ni untuk sama-sama berpuasa dan juga berbuka puasa. Dan apabila kita ni melihat anak-anak yang masih kecil itu memanglah ia sudah dilatih dan diperkenalkan dengan puasa ni. Jadi sebenarnya dia pulang ada ia punya ia punya ketetapan umur, tapi kita ni lihat ada pada satu hadis yang berbunyi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang mana terjemahan makna hadis, perintahkanlah anak-anak kamu untuk mendirikan sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka, yakni jika tidak mereka mahu melaksanakannya ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jadi apabila kita melihat daripada hadis satunya mengajar sembahyang umur 7 tahun. Jadi mungkin dalam umur 7 tahun itu kita ni sudah mengenalkan tentang ibadah-ibadah yang fardu. Contoh dengan sembahyang itu adalah ibadah fardu. Kemudian ibadah berpuasa di bulan Ramadan pun adalah ibadah fardu. Tapi umur 6, 5, 4, 3, 2 tu kita ni boleh mula langkah-langkah satu persatu, sedikit demi sedikit. Yang kita ni perlahan-lahan. Jadi di mana dalam sarjana pendidikan Islam Ibn Khaldun ia ada memberitahu bahawa inilah elemen-elemen ataupun kaedah mengajar anak-anak yang dinamakan sebagai tajribah ataupun percubaan. Artinya kita ni cuba umurnya 2 tahun kita ni kenalkan dia dengan puasa. Apabila kita ni menyebut dengan puasa ni supaya bis dorang indah asing menyebut nama puasa, ataupun yang kata ni yang lebih penting lagi kata ni umurnya yang sekecil itu kata ni sudah mengenalkan bis dorang tentang nama Allah, nama Rasulullah, kemudian menyebut Alhamdulillah sebagai puji ataupun tanda syukur. Artinya indah asing bagi bisdurang perkataan-perkataan itu. So bila bisdurang sudah kenal perkataan puasa itu, mungkin peringkat perkembangan seterusnya ia akan bertanya. Umurnya 3 tahun ia akan tanya puasaan ni apa. Kita ni perkenalkan puasa ni indah boleh makan dan indah boleh minum. Yang simple saja untuk kita berikan. Tapi dalam kadar itu kemudian perkembangan demi perkembangan baru kita ni latih untuk untuknya kita ni ia mencuba untuk berpuasa. Sebenarnya berpuasa tu yang puasa setengah hari, puasa 2 jam, 3 jam itu dia pulang ada tah, tapi ciptaan kita ni supaya bis durang berlatih.
Artinya di sana apabila kita ni melihat tajuk yang akan disampaikan pada pagi ini melatih anak kita ni berpuasa, maka kita ni melihat melatih itu itulah permulaan. Kalau tadi hadis satu tadinya umur 7 tahun diorang sudah sembahyang, tahu sudah perbuatan-perbuatan itu. Tapi cuma tu dengan perbuatan ibadah yang lain, contoh berpuasa di bulan Ramadan itu. Kita ni perkenalkan habis durang. Yang kita ni macamnya kita tadi mukaddimah. Okey, mukaddimahnya untuk anak-anak ia faham dan puasa ni indah makan, indah minum. Umur 2 tahun dia memang sudah tahu. Kemudian dia boleh bercakap. So bila ia melihat kita ni dah berpuasa, kemudian ada waktu kita ni bersahur, kadang-kadang kanak-kanak ni memang bila indongnya dadak, ia pun tersadar tejua, terjaga tejua, ikut tejua. Jadi kita ni perkenalkan, ni adalah namanya sahur. Kemudian sahur, makan sebelum kita ni berpuasa. Kemudian daripada tu kita ni mengenalkan pada bisdurang apalagi perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika kita ni berpuasa. Jadi di sana tu berpuasa ni indah boleh makan dan indah boleh minum, bisdurang kan faham. Apabila sampai sudah umurnya peringkat perkembangan yang seterusnya, umurnya 7 tahun itu bolehlah kita cuba untuk ia berpuasa. Kalau ia belum lagi mampu, jangan dipaksa. Sebab kita ni mikirkan bahawa berpuasa ni untuk kanak-kanak adalah belum wajib. Ia adalah sunat sahaja. Jadi untuk kita ni melatih, itu adalah satu keperluan kita ni supaya bis durang faham dan bis durang tahu bahawa beramal dengan ibadah puasa ni adalah merupakan satu perkara yang wajib untuk ditanggung apabila sudah tiba umurnya nanti. Jadi apabila kita ni melihat kepada kita ni perkara-perkara itu, jadi kanak-kanak pun akan faham bahawanya berpuasa ni indah makan dan juga indah minum. Apabila ia sekolah kadang, waktu peredarannya sekolah kadang-kadang waktu persekolahan ni alhamdulillah cuti persekolahan. Tapi kalau tiba ada waktunya kadang habis durang kan sekolah, jadi di sanalah ia bergaul dengan kawan-kawannya. Jadi satu keiskian juga arahnya tu. Tanyakannya arah kawannya puasa ke indahnya. Kadang-kadang inilah kita ni dengan bimbingan daripada kita ni sendiri mengajarkan anak-anak kita ni tentang berpuasa tu. Jadi inilah antara lain yang dapatnya kita ni memberikan bis durang perkembangan demi perkembangan. Kemudian yang pentingnya kita ni juga lah, yang kita ni sentiasa memberikan dorongan untuk ia mengenali puasa itu apa. Ia faham dan ia tahu bahawa puasa itu indah makan dan indah minum. Kemudian apabila besar sedikit, ia perlu tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa itu apa juga. Okay? Makan dengan sengaja, kemudian apa lagi itu minum dengan sengaja dan sebagainya. Jadi kata ni itulah antaranya yang dapat dikongsikan. Dia pulang ada umur khas, akan tetapi kita ni mencuba sedaya upaya memperkenalkan puasa sedari kecil. Artinya umur durang 2 tahun itu boleh sudah tu. Umur 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya sehinggalah umurnya 7 tahun itu, maka habis durang kenal dan faham sudah bahawa puasa ninya adalah menahan lapar dan menahan lapar daripada makan dan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau dapat disimpulkan dari perkongsian Ustaz sendiri, metode Ibn Khaldun yang dinamakan sebagai tajribah, betul? Betul. Jadi dinamakan sebagai tajribah ini sebenarnya adalah pengenalan kepada proses-proses ataupun fasa-fasa anak-anak ini. Indah dalam umur 7 tahun itu tarus ia akan berpuasa. Betul. Baru tak 7 tahun itu ia akan tahu puasa itu apa. Tapi apa yang Tuan Ustaz kongsikan tadi, mungkin sedari kecil, sedari umur yang awal, sudah pun diperkenalkan puasa ini apa, jadi sahuran ini apa dan sebagainya. Jadi pengenalan-pengenalan dan proses-proses dan fasa-fasa itu penting sebenarnya untuk anak-anak ini. Pada akhirnya umur 7 tahun, mungkin mereka sudah terbiasa dengan apa konsep puasa ini. Jadi bila masuk kepada bab ataupun tajuk kita ni melatih anak-anak, ya, melatih anak-anak ni pastinya ada kita ni sebagai indung ataupun orang tua ni perlunya ada menyediakan persediaan untuk anak-anak kita ni. Menurut kata Ustaz tadi, ada umur yang dihadkan, ya, 2 tahun, 3 tahun ataupun yang lebih ada besar lagi kan. Jadi persediaan yang dimaksudkan itu, jadi apa agaknya persediaan menurut daripada pandangan Islam sendiri? Baik, alhamdulillah, terima kasih yang mulia tanah. Jadi apabila kita ni melihat memanglah dalam kehidupan ini kita ni penuh dengan persediaan. Kita ni lahir ke dunia pun penuh dengan persediaan, kita ni meninggalkan dunia pun dengan persediaan. Sebab itu kita ni memberikan kita ni pendidikan arahan anak kita ni itu apa persediaan-persediaan yang perlu untuk kita ni bis durang ikut berpuasa dengan kita ni, maka kita ni perlu persediaan dari segi ilmu. Kalau tadi ada ilmu tentang puasa, anda jadi dapat tanya tu. Maksudnya di sana tu tadi kita ni kena tahu ada ilmu tentang puasa untuk kita ni memberikan kefahaman dalam bis durang. Sebab kefahaman mengenai dengan puasa tu supaya bis durang faham bahawa puasa ni adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan perintah babah dan mama. Jadi bila kita ni perkenalkan perintah Allah, maka kalau kita ni perkenalkan dalam bis durang perintah Allah ni, kita ni taat, kita ni mendapat pahala.
kita ni langgar, maka kita ni akan dapat kita ni akan mendapat dosa dan juga azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu ada. Artinya di sana kalau namanya sudah wajib, bagikan pendedahan dan wajib itu mesti dibuat. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Jadi cuma tu tahajud dengan sembahyang. Jadi kita ni perkenalkan tentang ibadah-ibadah ni habis durang mengikut tahap umurnya tu supaya habis durang faham dan Indah merasa perkara ni adalah merupakan yang kata ni beban. Betul. Kemudian Indah merasa puasa ni adalah merupakan paksaan. Apabila kita ni perkenalkan Allah yang menyuruh, apabila Allah menyuruh kita ni mesti wajib mengikuti, dan apabila kita ni meninggalkan maka kita ni akan mendapat azab dan juga dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni mau memanglah jadi memang secara optimis lah kita ni melihat bahawa apabila kita ni berkeluarga ni memang kita ni mengharapkan kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ni mesti menyimpan objektif bahawa bersama-sama kita ni dengan keluarga kita ni itu menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ni melihat kanak-kanak itu pun dia akan tahu bahawanya inilah perintah Allah yang mesti dibuatnya. Bila sudah besar biasa juga membuat perintah Allah yang sudah ditandainya, yang sedari kecil dia diperkenalkan, dan juga kita ni sebagai indungnya juga membawa anak-anak kita ni untuk berpuasa, dan inilah amalan dan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang ini boleh kita ni langgar. Maka dalam agama ni mesti ada ia punya kita ni dia punya persediaan dan dia punya peringkat. Apa je perintah Allah yang diamanahkan itu tidak boleh dilanggar. Jadi bagi faham, kalau dilanggar apa akibatnya dan apa akan diterimanya. Jadi dalam kehidupan itu memperkenalkan agama itu adalah kewajipan ibu bapa. Jadi kewajipan ibu bapa memperkenalkan agama kepada anak bisdurang itu adalah satu perkara yang wajib. Ada kita ni sebagai indungnya. Jadi apabila kita ni memperkenalkan, jadi itulah antara persediaan untuk kita ni sampaikan arah anak-anak kita ni. Kalau kita ni di sana tu mungkin sebelum tiba Ramadan tu kita ni bersedialah sudah bulan Ramadan ni kadang dalam bulan kita ni contoh dalam bulan Rejab Syaban tu persediaannya bolehlah cuba berpuasa. Ini bulan Rejab ni namanya puasa sunat. Syaban ni pun kadang ada puasa sunat. Jadi di sana tu kita ni berikan. Jadi puasa sunat ni mencuba. Kalau ya kanak-kanak okey bolehlah dari puasa ciptaan kita ni tu maksudnya ciptaan kita ni tu puasa 2 jam, 3 jam, setengah hari. Kalau yang kanak-kanak jangan dipaksa umurnya 4 tahun cuba puasa dulu. Anda boleh sungkai ni, anda boleh bukan ni. Kalau anda ni, anda boleh semata. Jadi kalau ia sebab kanak-kanak ni ia perlukan makanan juga untuk ia punya perkembangan. Jadi jangan dipaksa. Jadi kalau 4-5 tahun itu masih boleh lagi kita bagikan puasa setengah hari. Okey. Dan juga kadang-kadang kalau kita ni lazimnya kalau sampai puasa setengah hari, ia akan diberikan hadiah dan apa. Itu sebenarnya bagus pulang juga untuk dorongan. Akan tetapi kita ni melihat di sana tu bahawa cara kita ni melatih tu ada cara tradisional kita ni. Kalau kita ni indung bapa tadi dulu, apabila tiba hari raya ni hadiah apabila ia sudah dapat melakukan puasa penuh 30 harinya penuh daripada subuh sampai sampai terbenam matahari, hari raya kadang hadiahnya. Indah ditangguh-tangguh tu hadiah tu. Kalau ditangguh kita ni sebagai kanak-kanak ni pun menyamar. Pasalnya kita ni ndak tepat pada janji. Jadi hadiahnya kalau dulu RM1 sehari itu pun berharga sudah 30 hari kita berpuasa RM30 kita dapat hari raya pertama. Raya pertama ni kita. Kalau sebulan raya jadi itulah ada tambahan-tambahan lagi kan. Jadi bila kita lihat di sana tu inilah yang kita ni menimbulkan minat bisdurang untuk berpuasa tu yang ada, dan daripada kaedah pendidikan kita ni yang dulu tu pun sebenarnya pun sudah lurus sebenarnya. Cuma sekarang ni kita ni memurnikan sahaja mengikut pandangan para ulama, para fuqaha, dan juga untuk kita ni melihat bahawa inilah cara-cara ataupun kaedah-kaedah mendidik anak yang kita ni dapat ni cuba macam-macam. Tadi tajribah sebagai percubaan. Mungkin kita ni boleh perkenalkan kepada kanak-kanak tu atikrar ataupun pengulangan daripada Ibn Khaldun. Maksudnya pengulangan di sana tu setiap malam diulang niat untuk berpuasa tu. Kemudian apabila tiba waktu berbuka membaca doa. Jadi itulah pengulangan-pengulangan disedurangkan melihat bahawa inilah antara yang kita ni perkara-perkara yang lazim dibuat ketika kita ni berpuasa, dan juga kita ni melihat bahawa persediaan itu pengulangan berdoa tu berdoa dalam bulan suci Ramadan itu adalah merupakan yang kita ni satu persediaan yang kita ni bawa juga. Jadi itulah antaranya untuk kita ni perkenalkan hukum hakam, kita ni ada ilmu tentang itu. Kemudian tadi mau disedurang untuk yang kita ni dry run daripada bulan Rajab Syaban itu kita ni dry run dulu, berlatih dulu. Membiasakan dulu. Bila sudah tiba Ramadan, okey hari ini bawa sama-sama duduk depan TV. Kalau kata
yang mulia hakim syar'i bahawa ani nampak anak bulan, yang kata ni nampak anak bulan maka akan mula berpuasa, maka tadi beritahu. Jadi malam ni sudah masuk 1 Ramadan, besok kata ni sudah mula berpuasa. Jadi semua anak-anak kata ni bawa sama-sama berpuasa. Waktu sahur kata ni beritahu pukul berapa, kemudian waktu berbuka kata ni beritahu pukul berapa. Untuk anak-anak yang kecil tu khasnya, artinya yang umur 7-8 tahun, yang 15-16 tahun tu lagi kan kita ni latih terlambat dia sudah tu. Artinya yang dari kecil tu kita ni latih supaya ia biasa, ia kenal dan ia tahu bahawa berpuasa ni adalah merupakan amal ibadah yang diwajibkan ke atas seorang orang Islam. Betul. Jadi kita ni dapat melihat di sini peranan ibu bapa yang sangat besar di dalam melatih anak-anak sedari umur yang kecil lagi agar mereka terbiasa dengan ibadah berpuasa ni. Tapi ingin juga tahu pandangan Tuan Ustaz sendiri, ada kena cara-cara lain? Di antara cara dikongsikan tadi ada dorongan dari segi wang ringgit dan sebagainya. Mungkin je dorongan lain dibawa anak itu ke gerai mungkin dan ia boleh memilih apa makanan dan minuman yang ia mahu. Tapi kadang mungkin terbeli mainan ke di sana, lebih memilih mainan. Tapi mungkin dapat dikongsikan lagi cara-cara lain untuk kita ni dapat mendorong anak-anak ni agar terbiasa berpuasa. Bagaimana Tuan Ustaz? Okey, kemudian apabila kita ni melihat antara kaedah ataupun kita ni yang dapat kita ni kongsikan, saya kongsikan bersama pada pagi ini. Kita ni kenal sebenarnya, kita ni kenal anak kita ni itu siapa. Jadi anak kita ni itu apa minatnya, apa yang dia disukainya. Mungkin kita ni boleh listkan satu persatu. Apa makanan kegemarannya? Okey, makanan kegemarannya ni. Okey, kalau sekiranya untuk berpuasa pada hari pertama tu, kita digunakanlah makanan kegemarannya tu untuk dipakainya bersahur supaya ia makin banyak makan. Supaya maksudnya makin bersemangat. Kita ni pun sebagai orang dewasa, kita ni perlu kepada sahur. Apabila kita ni bersahur tu, kita ni ada tenaga. Tapi walaupun pada lazimnya puasa ni kalau kita ni lihat kanak-kanak yang memang nampak lama dan sebagainya, pasal dia biasakan kita ni sudah berikan nutrisi itu untuk kita diorang makan minum pada waktu yang ditetapkan, tapi untuk berpuasa habis diorang terpaksa bersahur dulu. Jadi bersahur itu kita mulakan dengan makanan kegemarannya. Kemudian mungkin ia berbuka sekarang minuman kegemarannya, dan juga dalam masa waktu itu mungkin kita boleh isikan dengan apa juga aktiviti-aktiviti dalam rumah yang dapat kita lakukan bersama, ataupun yang kita ni kalau yang kita ni kanak-kanak yang masih kecil umur 5-6 tahun mungkin kita ni boleh membawa ia aktiviti mewarna dan sebagainya supaya ia lebih kita ni terdistract ia memikirkan perasaannya lapar tu, perasaannya untuk makan tu, perasaannya untuk berbuka tu. Jadi kita ni boleh distract melupakan seketika kita ni lupakan seketika. Okey. Jadi inilah yang kita ni perlu kita ni bawa juga beraktiviti tu. Artinya beraktiviti tu ia membuat aktiviti dalam rumah. Jadi dalam berpuasa tu boleh ia melakukan aktiviti-aktiviti dan sebagainya untuk yang kita ni mendistract ke dia supaya ia memikirkan bahawa perlunya untuk sentiasa memikirkan perasaan lapar dan juga sebagainya. Kemudian macam yang saya kongsikan tadi itulah kita ni perlu kita ni memberikan pendidikan secara bertahap. Jangan diberi sekaligus. Umurnya 3-4 tahun mesti berpuasa sampai waktu maghrib, jangan. Tadi memberikan bertahap. Macam tadi saya kongsikan, kenalkan dulu apa puasa ni, hukum hakam dan sebagainya. Kemudian naik lagi umurnya, kelebihan-kelebihannya dan apa indah tu. Dan tadi perkenalkan bahawa berpuasa ni adalah yang kita ni punya konten yang penting, dia makan, dia minum. Okay, memang sudah tahu tu, umur 3 tahun dia faham, 4 tahun dan sebagainya. Secara bertahap. Kemudian 7 tahun itu kalau dia sudah ready, apabila dia sudah bersedia, kita pun bertanya, kadang-kadang kanak-kanak ni kita ni sepatutnya yang lebih memberikan pendekatan pada kanak-kanak. Kanak-kanak ni walaupun dia ada BFF-nya kita ni, tapi kita ni sebagai indungnya jadilah kita ni BFF pada anak-anak kita ni. Jangan orang lain. Kita ni dulu. Jadi apabila kita ni dia merasa kita ni BFF-nya, jadi kita ni abang, kakak, adik sudah mula untuk berpuasa sebab umur sudah cukup untuk berpuasa ni. Jadi kalau sudah berpuasa ni kadang besok sudah mula berpuasa, maka kita ni mesti menahan lapar sampai waktu maghrib kadang baru kita ni berbuka. Sekali. Itu pun juga sebenarnya salah satu cara dalam pendidikan anak-anak yang saya pelajari juga. Katanya kalau untuk mendidik anak-anak, jadikan mereka sebagai sahabat ataupun rakan. Jadi anak-anak BFF atau? BFF. Jadi anak-anak lebih mendengar, lebih turut apapun arahan ibu bapa. Malahan ia bukan macam arahan,
Kalau kawan, ia bukan jual arahan kan, ia macam perkongsian sahaja. Jadi mereka lebih selesa. Mereka lebih selesa. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan Tuan. Kalau boleh mau lagi banyak kita ni bincangkan berkenaan dengan tajuk ini. Amat menarik sekali bertepatan dengan bulan yang mulia ini, tapi masa sangat mencemburui kita ni. Apapun, ribuan terima kasih kami ucapkan kesudian Tuan datang ke Rampai Pagi berbincang berkenaan dengan latih anak kita ni berpuasa. Harapnya ia dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada penonton-penonton kita ni di luar sana juga. Sampai kita berjumpa lagi, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.